السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا المصطفى نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Tuan-tuan hadirin muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam ini kita diizinkan oleh Allah untuk menyambung semula perbahasan kita daripada kitab Ar-Rahiqil Makhtum. Dalam kuliah yang lalu kita telah mula membicarakan tentang permulaan hijrah, yang mana pengarang kitab kita ni telah menceritakan tentang pengorbanan yang dilakukan antaranya oleh keluarga Abu Salamah, Suhaib Ar-Rumi, Umar dan rakan-rakannya, dan bagaimana tentangan dan cabaran yang dilalui oleh mereka berhadapan dengan tipu daya dan ketegaran golongan musyrikin Makkah ketika itu. Malam ini kita sambung lagi tajuk berikutnya yang dinamakan peristiwa Darun Nadwah. Darun Nadwah ini kalau diterjemahkan dalam konsep moden boleh dikira salah ada rupa dan bentuk parlimen, dewan undangan. Perwakilan-perwakilan kabilah akan duduk bersidang di tempat itu di Darun Nadwah, membicarakan hal masyarakat Arab Quraisy di Makkah khususnya dan yang lain-lain. Qala al-musannif rahimahullah, apabila orang-orang musyrikin mendapati para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersiap dan keluar membawa anak pinak dan harta benda mereka menuju negeri orang Aus dan Khazraj, timbullah dalam perasaan mereka rasa bimbang dan gusar. Negeri Aus dan Khazraj di mana? Di Madinah. Nama dia masa tu Yathrib. Yathrib namanya ketika itu, dan kemudiannya dinamakan dengan Al-Madinah An-Nabawiyah. Sekarang ni orang panggil Al-Madinah Al-Munawwarah. Bolehlah tu. Baik, kebimbangan yang dirasai itu semakin menebal dan tidak pernah mereka merasa bimbang sebegitu sebelum ini. Di hadapan mereka sekarang ada bahaya sebenar yang cukup besar yang akan mengancam kedudukan agama berhala dan ekonomi mereka. Ini pandangan jelas golongan Quraisy yang tahu yang mereka akan menghadapi apa. Dengan kehadiran Rasul sallallahu alaihi wasallam, bawa ajaran baru, bawa dengan satu sistem kehidupan yang lain daripada apa yang sedang diamalkan oleh Quraisy. Bila sahabat Nabi lepas berjaya meloloskan diri untuk berpindah ke Madinah, Quraisy tahu dah yang mereka akan berhadapan dengan satu ancaman yang sangat besar. Pertama, terhadap agama tok nenek moyang yang mereka pegang. Yang keduanya kepada sumber pendapatan dan ekonomi. Kerana senantiasa golongan penyembah berhala ini akan menjual agamanya untuk menindas orang-orang awam yang tidak boleh berfikir. Itulah cerita dia. Bila pun berlaku, orang yang menyembah berhala, sama ada berbentuk berhala pembuatan itu, batu dan sebagainya, akan ada orang yang tolong jaga, akan ada tok cha, tok sami dia. Dan
Mereka inilah yang akan kongkong pemikiran masyarakat untuk hanya ikut cakap mereka. Bila datang Islam, Islam pecahkan tembok pemikiran yang macam tu. Antara benda yang awal Allah Ta'ala turunkan dalam ayat-ayat Makkiyah ialah arahan supaya berfikir. Arahan supaya berfikir, ta'akkul dengan apa yang ada dalam keadaan sekeliling. Jadi itulah cabaran yang sangat besar yang dihadapi oleh orang Quraisy. Sama ada yang pembesarnya, pasal itu akan menghapuskan status quo dia, golongan agamawannya, kerana dia akan hilang dia punya otoriti agama, dan bagi orang-orang jahil yang terpaksa dikerah untuk berfikir dan terpaksa rombak cara hidup untuk jadi cara hidup yang baru. Jadi tiga golongan ini senantiasa akan rasa terancam. Yang keempat ialah golongan yang dipanggil peniaga-peniaga yang akan menjual beli barang-barangan yang dalam bentuk barangkali berbentuk keagamaan, jual berhala, jual benda-benda yang berkaitan dengan benda tu. Kemudiannya dia juga lah Tok Nujum yang jual ayat jampi. Oh, ayat jampi dah. Zaman dulu kan lah ayat jampi kan. Lebih kurang lah dengan tangkal yang kita katakan menyebar dan berpegang dengan sistem perhambaan, menindas orang lain, yang mana benda-benda itu semua mereka tahu berbeza dengan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, mereka benar-benar mengetahui pribadi Muhammad yang sangat kuat mempengaruhi di samping bakat kepimpinannya. Mereka tahu tentang kejituan para sahabatnya dan kesanggupan berkorban di jalannya. Mereka tahu bahawa kabilah-kabilah Aus dan Khazraj itu mempunyai kekuatan dan pertahanan kental. Mereka sedar bahawa kedua-dua kabilah ini telah berjaya memupuk perasaan kasih sayang serta membuang dendam kesumat sesama mereka setelah merasai pengalaman pahit terjebak dalam peperangan saudara sepanjang beberapa tahun yang lalu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, sistem komunikasi zaman dulu tak canggih macam zaman sekarang. Tetapi dalam keadaan yang begitu pun, kalau satu perkara yang satu ketikanya huru-hara, penuh dengan pergaduhan, macam Aus dengan Khazraj ni tak sunyi, ada saja pertelingkahan yang berlaku sejak berpuluh-puluh tahun, dan orang benda perkara ni tidak asing bagi orang Mekah, pasal mereka duk pergi berniaga, mereka singgah di Madinah. Jadi dalam tempoh Bai'atul Aqabah yang pertama, kemudian Bai'atul Aqabah yang kedua, Nabi telah berjaya memulihkan hubungan antara Aus dan Khazraj. Bukan tempoh sehari dua tu, benda tu berkembang dan makin baik dan makin baik. Dalam tempoh setahun lebih, 2 tahun. Maka tentulah perkara ini dihidu dan dikesan oleh orang Quraisy. Mereka tahu bagaimana satu dua puak yang sentiasa bertelagah ini Nabi kontrol daripada Mekah ya. Hanya berjumpa beberapa kali, puak-puak ni boleh untuk kawal diri, untuk bersatu padu di Madinah. Jadi bila sahabat Nabi yang orang kata rebus tak empuk ni, yang kena dera, yang kena seksa, yang kena pukul, semua tuan-tuan baca sejarah Bilal, sejarah Suhaib, sejarah Khabbab, apalagi yang lain, semua ni puak-puak inilah yang kemudiannya akan bersatu dengan Aus dan Khazraj. Maka bagi orang yang celik vision dia, orang Quraisy ketika itu, dia tahu ini adalah ancaman yang sangat bahaya. Takut. Hanya orang yang tak fikir apa yang tak rasa takut. Sama juga dengan zaman kita tuan-tuan, kalau orang dia berfikir tentang kepentingan dia, dia fikir tentang sesuatu yang dia nak pertahankan, tiba-tiba ada satu benda baru yang melanda masyarakat, kalau orang tu cakna, dia prihatin, dia akan ada rasa kebimbangan. Apa jua, tak kiralah yang positif ke yang negatif ke. Kalau tuan-tuan duduk di tempat tok-tok lebay yang sentiasa boleh pegang tasbih, boleh arahkan orang di masjid bila-bila masa untuk ikut, tiba-tiba mai satu angin baru untuk bawa ajaran yang lain, hanya orang yang tak fikir saja yang tak bimbang. Kalau orang tu dia fikir tentang diri dia, dia berfikir tentang
Berapa lama dia boleh kekal benda tu? Dia akan ada kebimbangan. Demikian juga kalau tuan-tuan orang yang mengawal sentiasa sibuk dengan turun padang dakwah kepada muda-mudi, kenal Islam dan sebagainya. Tiba-tiba kita dapat kesan adanya gerakan missionary umpamanya. Gerakan-gerakan yang anti-Islam yang cukup aktif. Juga kita akan bimbang. Yang tak bimbang tadi, orang yang tak tahu apa-apa. Percayalah, orang yang tak tahu apa-apa dan tak mau ambil tahu apa, dia tak akan bimbang apa. Malahan tentang diri dia pun dia tak bimbang. Tapi Quraisy, terutama pemimpin-pemimpinnya, dia ambil tahu tentang perkara yang berkaitan dengan perjuangan dan keyakinan hidup dia. Pasal tu timbul kebimbangan. Baik, mereka yakni Quraisy turut sedar bahawa Madinah mempunyai kedudukan yang strategik kepada rombongan perdagangan yang sering melalui persisiran Laut Merah dari Yaman ke Syam. Penduduk Makkah yang berdagang ke Syam memperolehi hasil tahunan sebanyak 1/4 juta dinar. Ini berdasarkan beberapa riwayat dan kajian sejarah. Dinar, 1 juta dinar. Ada orang kata dinar yang distandardizekan di zaman ke Bani Umayyah seberat 4.25 gram, 4.25 hingga 4.28 gram. Mah jenis 22K, 916, 917, 915, lebih kurang macam tu. Itu bayangkan kalau nilai dia berapa lah ni? 1 dinar dalam range 600 ke 800. Kalaulah ada sebanyak 1/4 juta, 250,000 dinar collection hasil tahunan perdagangan. Maknanya bukan benda yang sikit. Tuan-tuan balik kalkulate sendirilah kan. Menunjukkan angka ini menunjukkan betapa orang Mekah dia sangat berkait dengan Madinah, kerana itu laluan perdagangannya. Daripada Yaman naik ke atas, orang Yaman dia akan ada hubungan perdagangan dengan orang daripada India. India naik kapal sampai ke Yaman. Orang daripada India juga pelaut, orang Yaman juga pelaut. Daripada Yaman dia akan bawa hasil, termasuk juga hasil tenunan dan sebagainya. Daripada Yaman tu juga dia ada link dengan belah Habsyah, belah Afrika. Di situ daripada Yaman naik ke atas, dia akan singgah di Mekah sebagai kota ibadah, tempat semua orang Arab menuju sejak zaman Nabi Ibrahim. Di situ, dan disitulah akan adanya transaksi perdagangan dengan orang Mekah, kemudian bawa naik ke atas, sama ada mereka sendiri ataupun orang Mekah. Dan orang Mekah juga memang terkenal dengan perniagaan. Naik pula sampai ke Madinah. Daripada Madinah dia akan terus sampai ke Tabuk, dia akan naik sampai ke Jarash, dia akan naik sampai ke Syam, Damsyik, terus naik ke atas. Itu perjalanan dia. Baik, ini tidak termasuk perolehan oleh penduduk Taif dan selainnya. Seperti yang diketahui, perdagangan ini adalah selamat melalui jalan tersebut. Justru orang-orang Quraisy tidak syak lagi menghadapi satu ancaman serius apabila berpusatnya dakwah Islam di Yathrib dan penduduk-penduduknya pula menentang mereka. Orang-orang musyrikin mulai merasa bahaya yang bertubi-tubi mengancam kedudukan mereka. Lantaran itu, mereka mula mencari cara paling selamat untuk menghindarkan bahaya ini, yang puncanya ialah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pembawa panji-panji dakwah Islamiyah. Pada hari Khamis 26 Safar tahun 14 kenabian. Ini masa ni dikira daripada kenabian, tak kira lagi daripada hijrah, pasal baru nak mula hijrah. Nak kira baru nak mula tu. Jadi dikira daripada tahun kenabian. Bersamaan 12 September 622 Masihi, iaitu selepas 2 bulan setengah dari Bai'ah Aqabah kedua. Parlimen Makkah yang Darun Nadwah telah mengadakan sidang paling serius dalam sejarahnya pada awal-awal pagi. Itu je.
Tuan-tuan, fakta tentang tarikh ini bukan ada satu yang 100% muktamad. Jadi tak usah nak bergaduh tentang tarikh tu bila dan sebagainya. Tapi ini berdasarkan kepada kiraan. Antara yang buat kiraan ini Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri ni diambil daripada Al-Allamah Al-Mansur Furi yang tulis dalam kitab dia Rahmatan lil Alamin. Jadi Al-Mansur Furi ni selain daripada ahli sejarah, dia juga ahli falak. Dia juga ahli dalam ni. Macam juga tuan-tuan bincang hari tu tarikh kelahiran Nabi kan. Ada berapa puluh pandangan daripada hari adalah Senin, bulan, berapa hari bulan, tahun bila, tahun gajah ke, 10 tahun sebelum ke, 13 tahun sebelum, 50 tahun selepas ke, semua ada pandangan tu. Kalau nak kutip satu-satu kita pandai nang tu ya. Jadi tarikh tu bukanlah benda yang sangat besar, penting. Cuma bagaimana secara teknikalnya para ulama ni menggunakan sistem ilmu falak untuk mendapatkan tarikh, dan ini adalah sebahagian daripada ijtihad yang ada, dan mudah-mudahan ijtihad ni agak kuat. Pada 26 Safar tahun ke-14 kenabian, maknanya selepas 14 tahun jadi Nabi dakwah selama 13 tahun. Mana tahun 13 tu yang ke-14 kan. Nah, itulah dia Nabi sebelum daripada Safar tu dah mula bergerak. Jadi yang disebutkan oleh pengarang kita ni, pada bulan Safar itu persidangan Darun Nadwah yang paling serius pernah dibuat. Pasal kerana menghadapi ancaman yang dijangkakan sangat besar. Dan ia dilakukan pada awal-awal pagi berdasarkan kepada beberapa riwayat, antaranya riwayat Ibn Ishaq. Dan ini sebahagian daripada apa yang ada dalam riwayat. Kalau betul pagi-pagilah, kalau tak pagi pun hari itu, benda itu tak berlaku. Yang penting peristiwa perbahasan itu, perbincangan itu, persidangan itu berlaku. Baik. Jadi persidangan ini dihadiri semua pemimpin kabilah Quraisy. Tujuannya ialah untuk membincangkan rancangan tindakan yang putus untuk segera menghapuskan Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta menghentikan terus ajarannya daripada merebak di alam maya. Cara macam mana nak bagi selesai. Tokoh-tokoh terkemuka yang hadir dalam persidangan ini yang merupakan wakil-wakil kabilah Quraisy ialah Abu Jahal bin Hisham, mewakili Bani Makhzum. Bani Makhzum tuan-tuan ya. Jubair bin Mut'im, Ta'imah bin Adi, dan Al-Harith bin Amir mewakili Bani Naufal bin Abd Manaf. Syaibah dan Utbah bin Rabi'ah serta Abu Sufyan bin Harb mewakili Bani Abd Syams bin Abd Manaf. Mewakili Bani Abd Syams. Bani Abd Syams ni juga kemudiannya dikelas sebagai Bani Umayyah, keturunan daripada Abu Sufyan ni. Syaibah dan Utbah ni dia dua beradik, kemudian dia bersemenda kan, birah dia, ipar dia dengan Abu Sufyan. An-Nadhr bin Al-Harith, iaitu orang yang mencampakkan uri unta ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mewakili Bani Abdiddar. Abul Bakhtari bin Hisham, Zam'ah bin Al-Aswad, Hakim bin Hizam mewakili Bani Asad bin Abdul Uzza. Hakim bin Hizam ni masuk Islam. Nabih dan Munabbih bin Al-Hajjaj mewakili Bani Saham. Umayyah bin Khalaf mewakili Bani Jumah. Ini semua kepala-kepala ni, sebahagian dia memang kepala besar ni, memang kepala batu, sebahagian lagi masuk Islam. Sesampainya mereka di Darun Nadwah, mengikut waktu yang dijanjikan, mereka terserempak dengan iblis yang menyamar seperti seorang tua terhormat yang sedang berdiri di hadapan pintu. Mereka pun bertanya, siapa orang tua ni? Jawab iblis, orang tua dari penduduk Najd
yang telah mendengar rancangan kamu, lalu dia hadir untuk sama-sama mendengar apa yang kamu bincangkan, agar kamu dapat sama-sama mengambil pendapat dan nasihatnya. Boleh orang luar masuk dalam persidangan mereka, kerana terdesak, mereka kira terima. Mereka menjawab, elok benar, silakan masuk. Lalu masuklah iblis bersama mereka. Baik, perdebatan parlimen dan keputusan nekat untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah semuanya berkumpul, maka bermulalah agenda mengemukakan cadangan dan penyelesaian. Perdebatan itu mengamalkan masa yang agak lama. Berkata Abul Aswad, biar kita usir dia keluar dari tempat ini dan kita buang dia dari negeri kita. Selepas itu, biarlah kemanapun dia hendak pergi, kita tidak ambil peduli lagi. Dengan itu kita telah menyelesaikan hal kita dan keadaan masyarakat kita seperti sedia kala. Ini biasanya dalam ramai-ramai mesyuarat akan ada yang bagi short term solution kan, bagi penyelesaian yang jangka pendek. Kita buang dia, kampung kita selamat, tak ada apalah. Tapi pandangan itu tentu saja tidak disukai oleh iblis. Jawab orang tua dari Najd yang iblis itu, demi Allah, itu bukan cadangan yang baik. Wallahi, iblis pun sumpah dengan nama Allah. Memanglah dia pun sumpah dengan nama Allah kan. Tidakkah kamu semua melihat bagaimana indahnya dia, yakni Muhammad, berbicara, tutur katanya yang manis, dan keupayaannya mempengaruhi hati manusia dengan ajaran yang dia dibawanya? Demi Allah, jika kamu lakukan tindakan itu, kamu tidak akan selamat. Kalau dia pergi ke mana-mana kawasan Arab yang lain, kemudian dibawanya mereka kepada kamu, setelah orang-orang Arab mengikutnya, dan akhirnya dia akan pijak kamu di bumi kamu sendiri, kemudian dia akan buat apa saja kepada kamu. Cubalah beri cadangan yang lain. Berkata Abul Bakhtari, kurungkan dia dalam penjara besi dan tutupkan pintunya, kemudian tunggulah biar apapun yang bakal terjadi kepadanya, seperti yang terjadi kepada penyair-penyair sebelum dia, yaitu Zuhair dan An-Nabirah, dan mereka yang dahulu pernah dikenakan musibah yang sama sehingga mati. Biar dia rasakan seperti yang mereka ini rasakan. Zuhair dan An-Nabirah ni adalah dua orang penyair hebat di zaman jahiliah. Dia punya syair itu digantung di Suq Uqad, digantung di dinding Kaabah. Ini antara Nabirah Az-Zibyani. Nama lama-lama tak dengar nama dia. Ini penyair-penyair Arab yang hebat. Tetapi cetusan syair itu boleh memporak-porandakan suasana. Jadi mereka dua ni antara yang pernah dihukum penjara sampai mati. Baik, orang tua dari Najd berkata, demi Allah, ini bukan cadangan yang baik. Kalau kamu kurungkannya, nescaya berita tentangnya akan sampai juga kepada para sahabatnya. Tak lama saja tentu mereka akan menyerbu kamu dan merampasnya semula dari kamu. Setelah itu mereka akan menambah pengaruhnya sehingga dapat menewaskan kamu. Ini bukan cadangan yang baik. Cubalah fikirkan cadangan yang lain. Hanya dengan satu ekor iblis dia boleh tolak cadangan daripada ahli parlimen. Ahli parlimen pun bagi pandangan yang tak bagus. Setelah parlimen menolak dua cadangan ini, parlimen Mekah, bukan parlimen Malaysia, tak bubar lagi tau. Tak ada kena-mengena. Sekali orang tengok potongan sekerat, bila pula parlimen bubar? Bila pula parlimen ikut iblis? Tak, ini parlimen Mekah. Parlimen Malaysia dia tak ikut ni, dia ikut SAI. Tahu SAI? Ada klinik SAI. Baik, setelah parlimen menolak dua cadangan ini, timbullah satu cadangan yang amat berat dan dipersetujui oleh semua anggotanya. Usul ini dikemukakan oleh penjenayah besar Makkah, iaitu Abu Jahal bin Hisham. Ini memang kepala segala penyamun di zaman itu. Nabi kata apa pada pesar Abu Jahal? Nabi gelarkan dia Fir'aun hadhil ummah. Ini Fir'aun umat ni, Abu Jahal. Dan Abu Jahal bukan ponakan Nabi. Ini Abu Jahal dia Bani Makhzum. Baik, kata Abu Jahal, demi Allah, aku mempunyai satu cadangan yang belum pernah kamu terlintas hendak melakukannya. Pasal apa tak terlintas? Arab ni dia ada noble dia juga tau. Bukan senang-senang. Tambah Nabi tu sendiri dia hormat, dia tahu, dia percaya.
Mereka bagikan gelaran Al-Amin, mereka bagikan amanah, simpan barang apa semua. Jadi bukan sewenang-wenangnya mereka nak terus fikir nak hukum bunuh. Mereka fikir adik-beradik Nabi semua. Pasal Arab dia ada asabiah yang tu. Tapi yang manusia ni dia boleh fikir benda tu. Lepas tu dia kata yang kamu belum pernah terlintas nak melakukannya. Mereka bertanya, apa cadangan itu wahai Abul Hakam? Ni nama dia sebelum Nabi tukar. Katanya, aku berpendapat kita pilih dari setiap kabilah seorang anak muda yang gagah dan terhormat di kalangan kita. Ambil anak-anak pembesar. Kemudian kita berikan kepada mereka pedang yang tajam. Kemudian biar mereka yang menyerbu Muhammad lalu menikamnya serentak sehingga mati. Dengan itu kita boleh merasa selamat daripadanya. Kalau mereka buat begitu, berarti tuntutan darahnya akan merebak kepada semua kabilah. Sudah tentu Bani Abdul Manaf tidak berupaya untuk memerangi semua kaumnya, dan terpaksalah mereka berpuas hati dengan kita membayar diat, yakni ganti darah sahaja. Kalau begitu, maka apa salahnya kita bayarkan sahaja diat pembunuhan itu. Cerdik tak cerdik Abu Jahal? Dia memang cerdik. Pertama dia kata kena cari yang muda-muda. Pasal yang muda-muda ni tangkas. Kalau ambil yang berumur sikit di kalangan mereka tu memanglah hebat perang, tapi nak bagi serentak, nak buat serangan yang serentak nanti kan takut mata tak clear dan sebagainya, lambat. Jadi maknanya dia jaga setiap perincian tu. Bagi yang muda-muda yang tangkas-tangkas, kemudian yang muda ni pula biar anak orang terhormat di kalangan setiap kabilah yang ada. Nak marah ke anak teringat ke pak. Dan pak tu pula mungkin pemimpin kabilah masing-masing. Ambil kira yang tu juga. Bagi kat mereka pedang yang semua tajam supaya tak risak-gigit. Yang seorang bawa pedang, seorang bawa kayu baseball, seorang bawa cangkul, tak jadilah kan. Bagi semua sekali bawa pedang, dan pedang tu memang tajam. Supaya satu tindakan habis. Masa tu dia kata, biar serang serentak, semua tikam serentak. Kalau tidak, kalau tak serentak jadi apa? Siapa tikam dulu? Kalau ada orang di kalangan mereka patah balik jadi saksi, dia dulu tikam. Dia tikam mati dah. Maka orang lain tak kena dah. Pasal orang yang tikam bagi mati tu yang akan kena. Orang yang main dah mati, dia cincang pun dia tak kena hukuman bunuh. Dia tidak dikira pada membunuh. Jadi dia kena bagi serentak, supaya bila serentak, siapa yang menyebabkan kematian, semua tak boleh nak berdalih, dan semua akan kata, semua akan mengaku mereka buat. Dan kalau semua kabilah terlibat, keluarga Nabi takkan boleh nak perang, nak balas balik, tak boleh. Takkan nak perang sampai 10 kabilah kan. Bani Hashim, Bani Abdul Manaf, itulah kelompoknya pun. Kalau dia nak lawan, dia kena lawan ramai. Itu belum kira geng Abu Lahab dalam keluarga Nabi itu lagi tu. Ia akan tukar camp bila-bila masa. Jadi kita kira yang tu. Kalau perang nak kena perang semua. Kalau dah serentak, dia kena berhadapan semua. Kalau ada yang bunuh dulu, ada yang datang kemudian, hak yang dulu nak kena lah. Jadi bila begitu, kaedah dia bila tak boleh sabit siapa yang membunuh, maka berpindah daripada bunuh balas kepada diat. Ini ada dalam zaman Quraisy, zaman jahiliyah, dan ini ada dalam Islam ada konsep diat. Dipanggil tebus nyawa, apa namanya, bukanlah kita nak bagi nyawa balik, tetapi bayar ganti rugi di atas kehilangan nyawa. Macam kes kadang-kadang tu bunuh tak sengaja. Kalau di Arab Saudi dia ada kes aksiden mati, kemalangan jalan raya yang menyebabkan mati, siap kawan yang terlibat tu dia kena diat. Kadar diat 200 ekor unta rasanya. Seekor unta 6,000 Malaysia. Kalau 200 padan dengan harga kan, dengan nyawa. Tapi kalau macam ini dah semua kabilah terlibat, nak minta diat, kita kolek seorang sikit bagi kat dia. Itu perancangan Abu Jahal. Ternyata dia licik dan sangat teliti. Maka apa respon daripada iblis tadi? Orang tua dari Najd berkata, cadangan yang baik ialah seperti yang dikatakan ini. Inilah cadangan terbaik, dan aku tidak nampak cadangan lain lagi selainnya. Maknanya cadangan ditutup. Terus pindah-pindah lah, kita pakai yang ni.
Parlimen Makkah pun bersetuju dengan cadangan tersebut sebulat suara. Pulanglah delegasi mereka ke rumah masing-masing dengan keazaman dan tekad akan melaksanakan apa yang telah dipersetujui. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, yang berikutnya, setelah keputusan yang nekat telah dibuat untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Jibril turun membawa wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan memberitahu tentang perancangan Quraisy tersebut. Allah telah memberikan keizinan supaya Nabi keluar dan menetapkan masa hijrah itu dengan katanya, yakni Jibril, malam ini jangan tidur di atas tempat tidurmu yang biasa engkau tidur. Ini tuan-tuan berlaku, maknanya keizinan itu diturunkan oleh Allah Ta'ala melalui Jibril selepas daripada peristiwa persidangan. Kalau peristiwa persidangan itu sebagaimana yang disebutkan tadi pada bulan Safar, maknanya dalam tempoh itu jugalah, dalam tempoh antara hujung Safar itu bawa kepada bulan berikutnya, iaitu Rabiul Awal. Jadi kerana itu tarikh hijrah Nabi ialah pada Rabiul Awal. Baik, apa yang disebutkan tadi ialah disebutkan oleh Ibn Qayyim dalam Zadul Ma'ad, mengambil riwayat daripada Ibn Hisham. Baik, bergegas Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi berjumpa Abu Bakar radhiyallahu an ketika tengah hari yang panas terik untuk merancangkan bersama Abu Bakar peringkat-peringkat hijrah mereka. Aisyah radhiyallahu anha berkata, tatkala kami sedang duduk dalam rumah Abu Bakar ketika tengah hari rembang, seorang berkata kepada Abu Bakar, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang berselindung mukanya pada waktu yang tak pernah orang datang. Lalu Abu Bakar berkata, demi Allah, tentunya pada saat begini dia datang kerana mendapat perintah. Nampak hari tengah hari rembang Mekah macam tu, orang duduk di rumah, tapi Nabi keluar dengan berselindung muka. Jadi ada orang dapat kesan ini adalah kelainan yang ada. Dan Abu Bakar membaca, ini tentu ada perintah daripada Allah yang nak disampaikan kepada dia. Baik. Kata Aisyah lagi, lalu sampailah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan baginda minta izin untuk masuk serta diberikan keizinan. Setelah masuk, baginda sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Abu Bakar, keluarkan siapa yang ada di sisimu. Abu Bakar menjawab, mereka ini semuanya keluargamu ya Rasulullah. Kata baginda, aku telah diberikan keizinan untuk keluar. Abu Bakar berkata, adakah aku akan menemanimu ya Rasulullah? Jawab Rasulullah, ya benar. Ini adalah cerita yang disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu anha berdasarkan antara lain yang terdapat dalam riwayat Al-Bukhari. Dari Bukhari, Aisyah menyatakan Nabi sampai ke rumah Abu Bakar tengah hari panas terik itu, bagi tahu yang Nabi telah pun diberikan keizinan untuk hijrah. Sebelum daripada itu, masa para sahabat keluar sikit-sikit, Abu Bakar nak hijrah juga. Nabi kata, Nabi suruh tunggu dulu sampai Nabi dapat perintah dari Allah. Maknanya Nabi memang daripada awal tempah Abu Bakar ni untuk hijrah sekali dengan baginda. Jadi bila sampai pada tempoh tu, Abu Bakar tanya, adakah nak kena teman sekali? Nak confirmkan yang Nabi rancang dulu ni? Maka Nabi kata, ya benar. Jadi itulah antara keistimewaan Abu Bakar yang tidak ada pada mana-mana sahabat yang lain. Kerana peristiwa hijrah, tuan-tuan, ini bukan keluar jalan-jalan, keluar meronda-ronda dari kembara ilmu ke apakah, bukan. Ini keluar bergadai nyawa, keluar sorok-sorok, sembunyi-sembunyi, tahu akibat dia memang mati. Kalau tertangkap memang cerita mati. Tapi Nabi pilih Abu Bakar untuk sama-sama dengan Nabi dalam suasana yang sangat genting ni. Kita kadang-kadang kita baca sejarah hijrah tu, kita baca tentang sampai, tentang seronok semua kan. Tetapi saat hijrah itu sebenarnya adalah antara titik genting kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena di kala itu Quraisy memang sedang tunggu masa nak bunuh Nabi. Dia ada beberapa keadaan: hijrah, peristiwa Taif, perang Badar ketika kali pertama,
Itu yang suasana genting. Kemudian dalam suasana perang Uhud, ketika Nabi dikepung, Nabi jatuh tu kan, itu adalah antara keadaan-keadaan yang genting sebenarnya dalam kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, selepas merencanakan rancangan hijrah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun pulang ke rumahnya untuk menanti tibanya malam. Pengepungan rumah Rasulullah. Penjenayah-penjenayah besar Quraisy sepanjang siang hari itu menghabiskan masa mereka melakukan persiapan untuk melaksanakan rancangan yang telah dipersetujui di Parlimen Makkah, Darun Nadwah pada pagi tadi. Hari apa? 26 Safar tadi. Untuk tujuan itu dipilihlah 11 orang yang merupakan ketua-ketua penjenayah untuk melaksanakan misi tersebut. Mereka ialah Abu Jahal bin Hisham, Al-Hakam bin Abil As, Uqbah bin Abi Muayyad, An-Nadar bin Al-Harith, Umayyah bin Khalaf, Zam'ah bin Al-Aswad, Ta'imah bin Adi, Abu Lahab. Ni pak belakang Nabi sendiri join tu. Apa penyebab belakang teruk tu? Ubay bin Khalaf, Nabih bin Al-Hajjaj, saudara Nabih iaitu Munabbih bin Al-Hajjaj. Ini sebenarnya nama yang disebutkan oleh Ibn Qayyim dalam Zadul Ma'ad. Berkata Ibn Ishaq, setelah malam mulai gelap, mereka pun berkumpul di hadapan pintu rumah Nabi SAW mengintai-intai bila baginda akan tidur agar mereka dapat terus menyerbunya. Tuan-tuan kena feel, imagine tu macam mana gaya mereka nak mengintai rumah Nabi. Bukan pakai tingkat naku tau, tingkat naku rumah kita, Arabnya rumah tak ada lah kan, dia intai kot mana, tapi bayang dia mengintai. Yakin benar mereka bahawa misi tersebut akan berjaya, sehingga kan Abu Jahal dengan nada mempersenda dan angkuhnya berkata kepada teman-temannya yang sedang mengepung rumah itu, Muhammad mendakwa kalau kamu ikut dia, maka kamu akan menjadi raja orang-orang Arab dan Ajam. Kemudian setelah mati kamu akan dibangkitkan. Dia janjikan untuk kamu syurga-syurga seperti taman-taman di Urdun, taman di Jordan. Tahu mana taman Jordan zaman dulu tak tahu. Taman ni tuan-tuan nak bayang negeri ada 4 musim lah, musim bunga kan. Musim bunga cantik lah. Mekah tu mana ada musim bunga. Musim ni memang sepanjang tahun kering kontang. Jadi bila dia nak gambarkan taman tu, dia kena ambil tempat yang paling hampir dengan mereka yang ada suasana cantik tu. Kalau zaman dulu mereka lepas sampai ke Belanda, tentu sebuah Belanda tu, betul tak? Tapi tak, zaman tu mana sampai Belanda, ada tempat dekat Jordan, lepas ke Syria, satu je pun. Jadi Abu Jahal pun sebut nak cantik tu masa sampai yang pelintah musim bunga kat Jordan tu. Musim bunga memang cantik kan, bunga macam-macam. Kalau musim lain ni musim salji lah kan. Jadi dia katakan ini kalau mati beriman dengan apa yang dia bawa, masuk syurga. Taman-taman macam tu. Kalau kamu tak sanggup mengikutinya, dia berupaya menewaskan kamu. Kemudian setelah mati, kamu akan dibangkitkan dan disediakan untuk kamu neraka yang akan membakar kamu. Ini ayat apa? Dia panggil ayat sarkastik kan. Saja dia main, dia persenda apa yang Nabi pernah tawarkan kepada mereka. Dan apa yang dibangkitkan itu ialah tadi, kalau mati ikut Nabi akan dapat taman, kalau tak mengikut ketika dah mati akan dibakar dalam neraka. Dia pun main-main je benda tu. Pasal antara ciri penting akidah Quraisy ketika itu ialah mengingkari adanya hari akhirat, hari kematian, hari kebangkitan. Tak ada pada mereka. Aidza mitna wa kunna turaba dzalika raj'un ba'id. Adakah lepas kami mati kami dah jadi tanah? Oh, ini benda yang sangat jauh. Itu antara keingkaran Quraisy. Jadual pelaksanaan misi tersebut ialah setelah berlalu separuh malam. Oleh kerana itu mereka pun bersengkang mata menanti tibanya saat tersebut. Akan tetapi Allah yang Maha Kuasa melakukan segala perkara yang telah ditetapkannya. Di tangannya kekuasaan langit dan bumi. Dia melakukan apa yang dikehendakinya.
Dia dapat melindungi segala-galanya dan tidak ada sesuatu pun yang dapat terlepas daripada kekuasaannya. Allah telah melakukan sebagaimana yang diberitahu selepas itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam suratul Anfal ayat 30 Allah berfirman, "Wa idh yamkuru bika alladhina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin." Dan ingatlah wahai Muhammad, ketika orang-orang kafir musyrik yakni di Makkah menjalankan tipu daya terhadapmu untuk menahanmu atau membunuhmu atau mengusirmu, maka mereka menjalankan tipu daya dan Allah menggagalkan tipu daya mereka, kerana Allah sebaik-baik yang menggagalkan tipu daya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, ini yang disebutkan dalam ayat ini. Ayat Al-Anfal ini mengutip butir bicara persidangan Darun Nadwah tadi, yang nak suruh buang negeri, yang nak suruh buat tahanan dalam penjara tadi, dan yang cadang untuk bunuh Nabi. Allah Ta'ala beritahu itulah perancangan Quraisy. Dan dia pun merancang, Allah juga merancang dalam arti kata menggagalkan rancangan Quraisy tadi. Wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Ini ayat ni pembaca ceramah politik kan, ceramah politik baca ni. Tak, tapi kisahnya ialah bagaimana kalau kita boleh ambil pengajaran, bagaimana musuh Islam memang merancang untuk menggagalkan. Kalau dalam kes Nabi secara khusus dengan apa yang disebutkan, mungkin dalam suasana yang lain juga dengan bentuk-bentuk yang lain, senantiasa musuh-musuh Islam akan membuat hilah dan tipu daya. Tetapi macam mana hebat pun perancangannya, tetaplah di atas perancangan itu ada Allah Ta'ala yang maha kaya, yang maha berkuasa. Kadang-kadang tuan-tuan, kita berdoa lah nak bagi berjaya kita punya rancangan kita, dakwah kita, apa, dengan cara yang kita fikirkan. Barangkali kita kena usaha kot ni, tapi Allah Maha Kaya. Allah tahu kadang-kadang sesuatu yang lebih besar daripada tu, yang lebih baik daripada apa yang kita fikirkan. Kita sangkakan mungkin dengan kalau kita pergi ikut ni, kita jumpa kawan ni, dia pun ikut, kemudian akan jadi begitu. Tapi kadang-kadang Allah Ta'ala tahu kan, bukan kita boleh dapat kawan yang ni untuk lawan dengan musuh. Musuh tu Allah ambil buang tu. Barangkali sebahagian daripada kita, kalau dia banyak hidup dalam gelanggang dakwah, duduk di medan dan sebagainya, ada pula batu-batu penghalang. Doa alhamdulillah ke Allah Ta'ala supaya berjaya rancangan kita. Macam mana nak berjaya, serah ke Allah Ta'ala. Kita rancang, kita doa, dan kita buat segala mana strategi yang kita ada. Kadang-kadang hak kita waktu tak dalam jalan, Allah dah bagilah hadiah kat kita. Yang penting kena yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Nabi SAW dalam kes ini menjadi contoh kepada kita. Bukan sekadar selamat perjalanan, tetapi pembesar-pembesar Quraisy ini, pembunuh-pembunuh ini juga sebenarnya diaibkan, gagal dalam misi. Semua orang hebat ni, semuanya jenis, kalau zaman muda dia panggil apa, hak sniper tu kan, jenis pembunuh, penembak tepat semua, yang jarang gagal dalam misi. Tapi kali ni dia gagal beramai-ramai pula tu, jadi saling malu beramai-ramai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan rumahnya walaupun dengan persiapan yang cukup lengkap oleh pihak Quraisy untuk melaksanakan rancangannya, namun mereka telah menemui kegagalan yang menjijikkan mereka. Di saat-saat yang genting inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Ali bin Abi Talib, "Tidurlah di atas tempat tidurku, berselimutlah dengan selimut Al-Hadrami yang berwarna hijau itu. Mereka tidak akan dapat melakukan apa-apa yang buruk terhadapmu." Kebiasaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan tidur dengan menggunakan selimut tersebut. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibn Hisham, dan ini dinukilkan oleh ramai penulis-penulis sirah daripada dulu sampai sekarang. Walau bagaimanapun kajian demi kajian dikatakan oleh para ulama, sebahagiannya memang agak meragui kisah penditilan yang Nabi suruh Ali tidur di atas katil Nabi begitu dan begini.
dari sudut penilaian sebahagian kajian, ia termasuk dalam perkara yang kurang kuat. Tapi benda ni sama ada dia berlaku atau tidak, itu perincian yang tidak kita katakan menjejaskan jalan cerita hijrah tu. Cuma ini adalah apa yang disebutkan dalam Ibn Hisham dan juga dinukilkan oleh ramai penulis sirah, termasuklah pengarang kitab kita ni. Jadi kalau tuan-tuan sekali baca dia berkata cerita dia tak sahih, ya itu sebagai daripada kajian yang dilakukan kemudian. Terpulanglah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dan memecah barisan mereka. Baginda mengambil tanah dari pasir yang ada di situ dan menaburkannya di atas kepala mereka. Allah telah menutup penglihatan mereka sehingga mereka tidak dapat melihat baginda. Sambil melakukan begitu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat Al-Quran. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim sadda fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Dan kami jadikan sekatan di hadapan mereka dan sekatan di belakang mereka, lalu kami tutup pandangan mereka, maka dengan itu mereka tidak dapat melihat jalan yang benar. Surah Yasin ayat 9. Yang ini juga tuan-tuan ada kritikan di kalangan ulama muhaqqiqin tentang pendetilan cerita ni. Yang masa Nabi keluar tu dikatakan pemuda-pemuda tadi, termasuk dalam pemuda-pemuda ni tadi, pakak-pakak rasa mengantuk belakang. Jadi dalam keadaan separuh-separuh sedar tempat telina, Nabi keluar daripada rumah tu tanpa sebarang gangguan. Nabi ambil pasyak daripada rumah Nabi, tabak atas kepala setiap daripada mereka. Ini riwayat yang masyhur yang diceritakan oleh Ibn Hisham. Dan bukan takat itu, dikatakan Nabi membaca ayat daripada surah Yasin ini. Wallahu alam. Kajian sejarah pasal benda ni benda berdasarkan sirah kan, maka tidak sikit juga di kalangan ulama yang meragui kesahihan cerita ni. Kalau kata kenapa masuk dalam ni, ini adalah sebahagian apa yang pernah ditulis dalam sejarah, maka ditulis dalam buku ini. Betul tak betul? Wallahu ta'ala alam. Itu benda yang ada, yang ada dalam kitab kita ni, dan apa yang telah dikaji sebagai counter kepada benda ni. Cumanya bila benda ni dah kita katakan antara benar dengan tidak, ada keraguan, maka tak patut kalau ada orang dia salah guna ayat Quran dengan menyandarkan kepada peristiwa tu. Kan bila ayat 9 surah Yasin ini dijadikan petua untuk apa? Ini ni rasa zaman dulu, masa orang Malaysia shopping di Singapura dulu, baca ayat ni lepas pada custom. Betul ya? Kita tanya balong. Kan? Dia ingat apa? Custom tu pembunuh Quraisy ke apa? Nak elak daripada bawa masuk barang kena tax apa semua. Dululah mana hak di sini mana ada zaman shopping kat Singapura. Lah ni orang Singapura main shopping tempat kita. Dulu-dulu kita yang shopping pasal duit kita kuat daripada lepas separuh. Lah ni dah terbalik kurang semua dah. Jadi konon-kononnya baca ayat ni custom tak campak, bawa beg tu jalan lepas je kan. Lepas tu dia praktis pula kat Langkawi. Jadi ke? Kalau ada yang jadi ke tak jadi, wallahu ta'ala alam. Dia tak ada kena-mena dengan cerita ni. Dan ayat ini juga menyatakan sebenarnya tentang betapa Allah Ta'ala menutup penglihatan nurani orang-orang yang ingkar kepada Allah. Wa ja'alna min baini aydihim sadda. Untuk orang yang kafir, tuan-tuan bacalah ayat sebelum tu. Allah Ta'ala jadikan depan orang yang kafir itu sad. Sad ini maknanya tembok, tutup, tak nampak depan, dah tutup. Macam kita berdiri, kita terus berdiri menghadap ke dinding kan, nampak apa? Nampak dinding. Wa min khalfihim sadda, tengok belakang pun dinding. Fa'aghshaynahum, depan dinding, belakang dinding. Fa'aghshaynahum, apa jadi? Maka kami kelumbungkan mereka. Al-ghashiyah, diselumbungkan mereka. Macam orang kena duduk dalam tahanan kecil, depan dinding, belakang dinding, lepas tu ambil guni pula, tutup pula muka dah.
Itu perumpamaan yang Allah Ta'ala bagi kepada orang yang kufur dan engkar dengan peringatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuba bayangkan, faghshaynahum fahum la yubsirun, maka mereka tidak melihat. Tentu dah tak nampak. Nak nampak apa tak boleh. Itu belum, dalam surah Yasin juga cerita tentang aghlalan. Allah Ta'ala ikat, belenggukan tangan mereka kan. Tangan orang kafir dibelenggukan, diletak kat dagu, terdongak ke atas. Pandang kanan tak boleh, pandang kiri pun tak boleh. Terhad pandangan orang yang mengkufuri Allah Ta'ala. Maka ayat ini dari sudut maknanya tentang hakikat gelap dan butanya penglihatan orang-orang yang kufur. Bukan cerita pasal tu. Tapi wallahu ta'ala alam, ini sebahagian apa yang diriwayatkan, dan ini adalah kitab kita ni. Kalau betul cerita dia berlaku macam apa yang disebutkan lah, mudah-mudahan. Kalau tidak, ini sekadar penceritaan. Tinggallah mereka yang mengepung itu menanti-nanti tiba saat yang ditentukan. Duk tunggu tu, padahal dah lepas dah. Di saat semakin hampir waktu yang ditetapkan itu, ternyatalah kepada mereka kekecewaan dan kegagalan. Seorang lelaki yang tidak bersama mereka telah datang memberitahu. Sebelum itu dia memerhatikan mereka dari pintu rumahnya. Ada jiran sebelah duk pati tengok, depa ni buat kerja apa, duk tengok. Barangkali petunggu Muhammad kot, tengok Nabi keluar, dia duk pati. Biasa kan kalau kita duduk taman apa kan, ada tolong tengok kan, balik ke apa, naik kereta apa, siapa yang mai, anak perempuan mai dengan jantan mana, kan ada dah sentiasa macam tu. Jadi dia kata, apa yang kamu nantikan? Mereka menjawab, Muhammad. Katanya, kecewa dan rugilah kamu. Demi Allah, Muhammad baru saja melintas di hadapan kamu dan menaburkan tanah di atas kepala kamu. Kemudian dia pergi menunaikan urusannya. Mereka menjawab, demi Allah, kami tidak pun melihatnya. Lalu segeralah mereka membuang tanah dari atas kepala mereka. Tuan-tuan, simbolik cerita buah tanah ni, itu satu penghinaan sebenarnya. Buah tanah tak kepala kan, buah tanah tak kepala, orang tak melawan. Itu sebenarnya satu bentuk, memang sangat-sangat hina lah benda tu. Macam kira kata hebat orang tu champion semua kan, pembunuh lah apa semua, tiba-tiba orang buah tanah boleh lepas siap atas kepala, dia tak boleh melawan. Nak melawan macam mana pasal tak nampak. Tetapi itu sebenarnya ialah perbuatan simbolik kepada penghinaan di atas keangkuhan golongan penjahat ni tadi. Itu cerita dah. Baik, jadi bayangkan mereka dengan samsing macam tu, tiba-tiba pasyak atas kepala, pakat, kalau seorang dua mungkin kena gelak kan, semua ada. Maka marahlah mereka. Namun mereka terus mengintai dari celah-celah pintu dan dilihatnya Ali yang sedang tidur. Mereka pun berkata, demi Allah, Muhammad ada di dalam, sedang dalam selimutnya. Tetapi Allah mentakdirkan mereka terus juga menanti seperti tadi sehinggalah ke pagi. Dan Ali pun bangun dari tempat tidurnya. Setelah mereka mendapati Ali, mereka pun bertanyakannya tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ali menjawab, aku tidak tahu. Bila Nabi Ali tak tahu apa, dia kata Nabi suruh tidur atas tu ya. Ali kata dia tak tahu. Ini yang diceritakan kepada kita oleh Ibn Hisham. Baik. Dari rumah ke gua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan rumahnya pada malam 27 Safar tahun 14 kenabian. 17 malam 27. Mesyuarat tadi ni 26 awal pagi. Bersamaan 12 atau 13 September 622 Masihi. Pasal apa? Atau 16 ni pasal 12 atau 13 kerana beza antara bulan qamari, takwim bulan dengan takwim matahari ni beberapa hari kan. Takwim bulan dia ada 29 ataupun 30 hari. Mai pakai takwim orang panggil apa tau, Masihi ni dia ada 30 dan 31. Jadi itu yang menyebabkan kesamaran. Jadi Al-Mansur Furi umpamanya meletakkan pada 12 atau 13 September. Jadi penetapan bulan Safar tahun 14 kenabian ini adalah berdasarkan tahun-tahun kenabian itu dikira bermula dari bulan Muharram. Tetapi jika dikira tahun-tahun kenabian itu berdasarkan bulan pertama kenabian, maka ini bererti bulan Safar tersebut secara muktamadnya jatuh pada tahun ke-13 kenabian. Ini cara kiraan. Kalau orang kata siapa tahun ke-14, maka Al-Mubarak Furi jelaskan
Berdasarkan kepada kiraan Al-Mansur Furi tadi, kira tahun ke-14 kalau kita backdated Muharram sebagai bulan pertama. Kalau kita kira daripada mula cerita wahyu, maka jatuh pada tahun ke-13 kenabian. Kebanyakan penulis sirah mungkin memilih tahun ini 13, atau mungkin juga tahun itu 14. Oleh kerana kerap kali cara mengikut urutan peristiwa banyak menjebakkan ke dalam kesilapan, maka penulis memilih permulaan tahun-tahun kenabian itu dikira dari bulan Muharram. Ini kaedah, metod penulisan. Jadi dia terangkan yang dia kira ni, dia ada dasar dia. Jadi kalau orang nak petikai, memanglah kalau kira ikut cara tu dapat lain, tapi dia kira ikut cara dia, ikut Muharram. Ini metod yang jelas dalam penulisan. Dan September 622 ni disandarkan kepada tarikh Masihi kan. Cuma adakah betul 622 Masihi itu 622 tahun selepas Nabi Isa lahir? Tu pun disangsikan. Tapi yang depa ni kira berdasarkan apa yang sedia dipakai oleh masyarakat antarabangsa. 622. Hakikatnya adakah 622 itu merujuk kepada 622 tahun selepas kelahiran Nabi Isa? Itu satu perkara yang masih dipertikai dan malah disangsikan oleh para sarjana, termasuk di kalangan sarjana Kristian. Malahan Pope Benedict yang letak jawatan kemarin ni pun, dia pun sangsi dengan tahun kelahiran tersebut. Dalam bulan 11 hari tu kan, dia buat keluar Daily Telegraph keluarkan dia punya artikel. Dia kata based on miscalculation tentang tarikh kelahiran Nabi Isa. Dia kata sepatut dia years before, maknanya mungkin puluh atau ratus tahun sebelum daripada tu. Tapi dah orang kira macam tu, dan itu yang diguna pakai. Yalah, pakai sedia ada kan. Kita pun bukan pakai tarikh ni untuk upacara keagamaan apa. Ini sekadar tarikh untuk urusan rasmi kita. Bukan ada kaitan dengan ibadat. Ada yang sanggup ibadat? Tak ada kan. Yang tu je lah. Yang penting tarikh ni hujung bulan dapat gaji. Tu je pun. Ataupun dapat bensin. Baik, dari rumahnya baginda terus menuju ke rumah sahabatnya, iaitu Abu Bakar radhiyallahu an. Kemudian mereka berdua meninggalkan rumah Abu Bakar dari pintu belakang untuk keluar dengan segera dari Mekah sebelum terbit fajar. Memandangkan Nabi SAW menyedari bahawa orang-orang Quraisy akan berusaha keras mencarinya, dan jalan yang akan menjadi tumpuan ramai ialah jalan utama Madinah yang menuju ke utara. Maka baginda melalui jalan yang bertentangan sama sekali dengan jalan itu, iaitu jalan yang terletak di selatan Mekah dan menuju ke arah Yaman. Baginda merentasi jalan ini sejauh 5 batu sehingga sampai ke sebuah bukit yang dikenali sebagai Bukit Thur. Bukan Thur, asalnya Thaur. Thaur ni seladang. Wawra Thaur. Tapi dah orang baca Thur kan. Bukit ni agak tinggi. Bukan agak tinggi tu kan, memang tinggi. Biasa tengok kan. Jangan duk terbiang saja-saja nak pindah kuno-kuno nak merasa Nabi hijrah. Jangan buat pasal. Letih, siapa nak tunggu? Kalau nak pergi sendiri. Tapi dengan rombongan dia tak boleh pergi lah. Ya, selalu kita akan tunggu dekat bawah tu, tengok bukit tu, lebih kurang macam tu je. Dengan batu-batunya yang keras serta laluannya yang sukar untuk didaki. Tambah kalau kita tak biasa lagi susah. Geng yang boleh naik dengan senang ni geng Pakistan, Afghanistan, geng memang geng bukit je. Yang tu je senang. Tak tahu kot yang pasal naik Bukit Chiang Rai, tahu lah kan. Boleh kot no. Baik, sehingga kaki baginda SAW melecet. Kaki melecet. Jalan jauh memang kaki melecet kan. Tak kira orang beli haji, beli umrah pun kaki melecet. Dikatakan bahawa baginda sengaja berjalan sepanjang jalan itu di atas hujung kaki agar tidak kelihatan jejak kakinya. Bayang tuan, jalan duk pijak macam tu je kan, tumit tak kena. Dan kerana itulah kaki baginda melecet. Apapun yang dikata, namun semasa mereka sampai ke bukit itu, Abu Bakar memapah baginda dengan bersusah payah hingga akhirnya sampailah mereka ke sebuah gua di puncak bukit yang disebutkan dalam sejarah sebagai Gua Thaur. Dia naik sampai atas, turun ke bawah kan, masuk dalam tu.
Gua bukan gua besar pun, gua kecil je kan. Dia kena tunduk ke bawah baru boleh masuk. Kalau tuan-tuan tengok gambar lah, tengok gambar. Banyak dia penjual penama Mekah tu, tengok gambar di situ. Kalau usaha nak naik atas tu, cari pasal. Baik, kita sambung sikit ni. Ketika mereka berdua di dalam gua, setelah mereka sampai ke gua itu, Abu Bakar berkata, demi Allah, jangan engkau masuk ke dalamnya melainkan aku masuk terlebih dahulu. Yang ni tuan-tuan nak kena betul-betul feel rasa ni. Keluar Nabi malam tu pergi rumah Abu Bakar, sebelum subuh keluar dah. Subuh tu dah keluar, jalan ke belakang pula tu, bukan jalan terus. Kalau jalan terus dah tentu sampai perjalanan ke Madinah dah, dan itu jalan yang memang trek tu orang nak lalu, senang nak kena tangkap. Jadi Nabi buat pusingan, pergi ke bawah selatan dulu, pergi Gua Thawr. Zaman dulu macam itulah. Zaman sekarang pusing kot tu pun lepas, pusing kot ni pun boleh, jalan raya dapat pusingan, tebuk terowong apa semua tu. Tapi daripada situ jalan dengan menghilangkan jejak. Abu Bakar bawa Nabi naik, sama-sama naik atas. Bukan Abu Bakar naik kemudian, sama-sama naik. Kiranya sama-sama letih, sama-sama berhati-hati, sama-sama takut. Tapi bila sampai kat situ, masih Abu Bakar, dia duduk papah Nabi. Dia kata jangan masuk dulu, biar dia masuk dulu. Tuan-tuan pentaukan pasal apa? Kalau ada apa-apa bahaya, maka biar aku yang kena. Itu Abu Bakar, tuan-tuan. Asalkan jangan kamu. Ada orang macam Abu Bakar ni. Inilah seorang manusia. Abu Bakar pun masuk dengan menguis-nguis kakinya. Didapatinya di sebelahnya ada sebuah lubang, lalu dikoyakkan kainnya dan ditutupi lubang itu. Tuan-tuan nak bayang suasana tu. Penat, sama-sama penat, letih, berhati-hati, naik, ada lubang, dia masuk dulu, nampak ada lubang. Ini bukan komando main seminggu awal buat riki kawasan, tak, ini memang masa tu juga. Masa tu juga dia buat kawalan kawasan apa semua. Tengok ada lubang, tutup dengan kain. Kemudian didapatinya ada dua lubang lagi. Lalu ditekapkan dua kakinya ke lubang itu. Dah tak ada benda nak koyak, tetap tekap dengan kaki, sumbat lubang dengan kaki. Kemudian dipanggilnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk, kemudian meletakkan kepalanya ke pangkuan Abu Bakar, lalu tertidur. Pasal apa nak letak kat pangkuan Abu Bakar? Dia melunjuk tutup lubang tadi tu. Benda tu pun bukan besar, dia punya gua tu. Gua tak besar, masuk dah kena tunduk lagu tu, letih, takut. Daripada awal lagi Nabi keluar tu, dan Abu Bakar melunjuk, Nabi pun letak kepala atas ribaan Abu Bakar radhiyallahu an. Dan Nabi telah terlena. Tiba-tiba kaki Abu Bakar disengat oleh binatang berbisa dari lubang tersebut. Namun ditahan kesakitannya tanpa bergerak, kerana tidak mahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terjaga, sehingga air matanya mengalir dan menitis di atas wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Apa kena dengan kamu wahai Abu Bakar?" Jawabnya, "Aku disengat." Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meludah ke tempat sengatan itu. Lantas hilanglah kesakitan yang dirasainya. Diriwayatkan oleh Razin daripada Umar Al-Khattab radhiyallahu an. Dalam riwayat itu juga menyebutkan bahawa kesan racun, yakni bisa tersebut, kembali semula kepadanya di saat kematiannya, dan itulah punca kematiannya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, hak yang cerita kat kita ni pendek je tau. Ada lubang, tutup. Waktu Nabi berehat, lena. Masa antara nak lena dengan nak gigit tu, tentu dah masa dah. Nabi dah nyenyak.
Bila kena gigit, tuan-tuan, reaksi kita bila kita dah letak kaki macam tu, tiba-tiba ada benda main gigit, kita buat apa? Sentap tarik kaki kita. Itu memang normal punya. Tu saya kata yang tu tiba-tiba lipas lari lintas kat depan kita, kita lompat. Betul tak? Benda yang sangat normal dan sangat manusiawi. Tapi manusia jenis Abu Bakar radhiyallahu an ini tak jumpa dalam dunia. Dia sayangkan Nabi, dia sangat prihatin tentang Nabi, dia tak mau apa-apa pun menyusahkan Nabi. Bila dia kena gigit tu, dia boleh bertahan. Semata-mata tak mau Nabi terkesan, semata-mata dia tak mau Nabi terkejut. Orang tengah lena, kalau kita sentap kaki, macam tuan-tuan kalau tidur dengan anak kecil kan, elok tengah lena, batuk, dan kita bangkit dengan anak tu kriau, pasal dia terkejut. Dah. Itu pasal tak duduk sebelah. Ni yang ni duduk atas pangku, atas riba dia. Abu Bakar, dia kena sengat binatang bisa tu, dia boleh bertahan. Nak kata ketak kita tak tahu nak bayang, benda tu tak diriwayatkan, tapi tentulah saja bagaimana kesakitan menahan bisa tu. Macam itulah punya tuan-tuan pengorbanan Abu Bakar radhiyallahu an, yang sebelum itu dia bersama dengan Nabi dalam setiap dakwah Nabi, yang selepas daripada itu dia bersama dengan Nabi setiap langkah hijrah Nabi. Dia tu jugalah yang kemudiannya disebut oleh Khomeini sebagai syaitan besar. Itulah manusia yang Syiah duk maki pagi petang siang malam. Manusia yang kalau kita nak tebus dengan darah kita 14 kali hidup, tak sama nilai dengan Abu Bakar ni tuan-tuan. Hidup kita, mati balik, hidup balik kita nak sama dengan nilai Abu Bakar, ujung kuku pun tak dapat. Tak usah banding dengan sepanjang hidup Abu Bakar tu, kalau sekadar cerita duduk dalam gua tu pun tak boleh kita nak buat. Tak boleh tuan-tuan. Tapi itu Abu Bakar. Kalau kita baca kisah hijrah ni, bukan sekadar Nabi, tapi kita kena baca peribadi Abu Bakar radhiyallahu anhu. Tak jumpa kat orang lain. Nilai pengorbanan, nilai kasih sayang, tak benda yang tak boleh nak ungkap. Itulah Abu Bakar. Sampai dia tahan kesakitan tu tak upaya. Benda yang mata ni memang dia keluar, tak boleh nak tahan. Itu memang di luar kawalan. Bila dia tahan, air mata tu mengalir. Hak mengalir ni yang menitis atas muka Nabi SAW. Menitikkan Nabi. Nabi bila dah kena kat muka baru Nabi terjaga. Tentu rasa apa salah apa pula, barangkali ketakutan, barangkali kebimbangan. Dan Abu Bakar terpaksa begitu kat Nabi, dia kena sengat binatang bisa. Nabi SAW ludahkan dengan berkat ludahan Nabi itu hilang kesakitan tu. Namun sebagaimana yang disebutkan tadi dalam riwayat Al-Bukhari daripada Umar Al-Khattab radhiyallahu an, penyakit tu mai balik di saat hujung usia Abu Bakar. Kesan bisa tu mai balik. Jangan kita tuan-tuan duk main masa muda, pernah terentak jatuh main sukan ke, jatuh pokok muktan ke, dah hujung-hujung usia tu dalam seminggu nak habis tu dia mai pula. Kalau kata nak habis kan, maknanya dia mai balik penyakit tu. Itu benda biasa berlaku. Dan kata dalam riwayat Al-Bukhari itu, kesan bisa hari hijrah itulah yang membawa kepada kematian Abu Bakar radhiyallahu anhu. Tapi macam manalah rasa Abu Bakar waktu itu tuan-tuan? Kesakitan yang dia rasa tu hari dia hijrah dengan Nabi, hari yang dia pada saat-saat akhir yang dia tahu dia akan pergi menjejaki Nabi SAW di alam akhirat, dia dapat balik penyakit tu, kesakitan yang sama. Macam mana rasa Abu Bakar yang dia sakit dan dia tahu ini masa dia nak pergi dah, dan dia akan pergi menjejaki Nabi SAW. Subhanallah. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW dan Abu Bakar berada di dalam gua selama 3 malam, yaitu malam Jumaat, malam Sabtu dan malam Ahad. Abdullah bin Abu Bakar radhiyallahu anhuma
bermalam berdekatan kedudukan mereka berdua. Kata Aisyah, Abdullah adalah seorang anak muda yang mahir dan pintar. Tatkala waktu sahur, dia segera keluar dari sisi mereka berdua, lalu berpagi-pagi bersama orang Quraisy di Makkah, seolah-olah malam tadi dia tidur di Makkah. Dia tidur dekat dengan kawasan tu. Pagi-pagi dia balik semula, dia akan keluar bergaul dengan orang Makkah. Di Mekah dia mengintip-ngintip sebarang perbualan berkaitan perancangan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu diingatnya betul-betul. Kemudian berita itu disampaikannya kepada mereka berdua ketika hari telah jauh gelap. Amir bin Fuhairah, hamba Abu Bakar, mengembala kambing di kawasan tersebut. Tatkala berlalu waktu Isya, bukan kata waktu Isya tu lepas main Isya, waktu Isya, ya, waktu dah lewat kan, dah malam. Amir bin Fuhairah menghalau kambing ternaknya ke tempat mereka bersembunyi. Lalu di situ dia membekalkan susu perahan kambingnya. Apabila hari telah jauh malam, maka dibawanya kambing-kambingnya pulang. Begitulah yang dilakukan setiap malam dalam tempoh 3 malam tersebut. Amir bin Fuhairah akan membawa kambing-kambingnya mengikut jejak yang dilalui oleh Abdullah bin Abu Bakar apabila dia pergi ke Mekah, supaya kesan jejak tapak kakinya akan hilang. Maknanya tadi Abdullah duduk situ, bila dia balik tentu ada perjalanan tu. Datang Amir ni bawa gembala dia pula hapuskan jejak tersebut. Jadi Abu Bakar siapkan diri dia, dia siapkan anak dia Abdullah, dia siapkan khadam dia Amir untuk sama dengan membantu misi hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam riwayatnya. Sementara itu orang Quraisy semakin menggila setelah ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terlepas dari tangan mereka pada pagi di malam pengepungan tersebut. Kegilaan mereka yang pertama ialah dengan memukul Ali bin Abi Talib dan diheret ke Kaabah dan ditahan di situ beberapa lama supaya mereka dapat mengetahui berita tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripadanya. Setelah tidak berjaya mendapat sebarang maklumat daripada Ali, mereka terus pergi ke rumah Abu Bakar dan mengetuk pintunya. Lalu keluarlah Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anhuma. Mereka bertanya kepadanya, "Mana bapamu?" Jawab Asma, "Demi Allah, saya tidak tahu mana bapaku pergi." Abu Jahal mengangkat tangannya, lantas ditempelengnya pipi Asma sehingga menyebabkan terjatuh anting-antingnya, menggambarkan pukulan yang sangat kuat. Pukul tangan ni terpelanting dengan janting sekali. Rabit tak tinggal dah, mungkin tertanggal kan. Dalam satu mesyuarat tergempar dan tergesa-gesa, pihak Quraisy telah mengambil keputusan untuk menggunakan apa sahaja cara asalkan dua lelaki tersebut, yaitu Muhammad dan Abu Bakar, dapat ditangkap. Lalu semua jalan keluar dari Mekah dikawal oleh pengawal yang lengkap bersenjata. Keputusan juga dibuat untuk memberikan hadiah yang lumayan bernilai 100 ekor unta kepada siapa yang dapat membawa kedua mereka kepada pihak Quraisy, sama ada hidup atau mati, walau dengan apa cara sekalipun. Ini yang disebutkan oleh Al-Bukhari. Dengan tawaran tersebut, ramailah pahlawan berkuda, pejalan kaki dan para pencari berusaha menjejaki mereka berdua. Kumpulan ini bertebaran di segenap ceruk bukit bukau dan lembah, tanah cerun dan tanah tinggi. Tapi sayangnya mereka tidak mendapat sebarang hasil dan pulangan. Para pemburu tersebut ada yang telah sampai ke pintu gua tempat persembunyian Nabi SAW. Akan tetapi Allah yang Maha Kuasa melakukan segala perkara yang telah ditetapkannya. Al-Bukhari meriwayatkan hadis Anas radhiyallahu an daripada Abu Bakar radhiyallahu an, katanya, aku bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam gua. Apabila aku mengangkat kepala, tampaklah olehku kaki-kaki kaum Quraisy. Lalu aku berkata, wahai Nabi Allah, kalaulah sebahagian mereka menundukkan pandangannya, nescaya dia akan melihat kita. Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, diamlah hai Abu Bakar, sesungguhnya kita berdua, tapi Allah yang ketiga.
Dalam lafaz lain menyebutkan, bukan seperti sangkaanmu wahai Abu Bakar, bahawa hanya ada kita berdua sahaja, tetapi Allah yang ketiganya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, kebimbangan Abu Bakar bukan terhadap dirinya, malah satu-satunya sebab beliau begitu bimbang ialah seperti yang diriwayatkan bahawa apabila Abu Bakar melihat bahaya itu, sangat pilulah hatinya terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas dia berkata, kalau aku dibunuh, maka cuma aku seorang sahaja. Tapi kalau engkau yang dibunuh, maka binasalah semua umat ini. Maka ketika itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, la tahzan, innallaha ma'ana. Janganlah engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu jiwa Abu Bakar yang besar. Dia bukan pikir diri dia, dia pikir Nabi sallallahu alaihi wasallam dan survival dakwah yang Nabi bawa. Baru 13 tahun, baru nak dikembangkan. Kegagalan Quraisy melihat mereka berdua itu sebenarnya adalah mukjizat yang Allah muliakan kepada Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Justru setelah itu mereka pun pulang, padahal ketika itu hanya beberapa langkah sahaja lagi jarak antara mereka dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar. Kalau tuan-tuan, kalau cerita yang tuan-tuan tahu apa jadi kat situ? Ada sarang laba-laba, sarang burung merpati, kan? Lepas tu tiba-tiba dalam duduk diam, tak ada orang ni, bunyi cicak pula. Betul kata cicak kata. Dia berkata cicak, kalau cicak ada orang lah. Betul cicak bunyi macam ada orang lah. Cerita hikayat tu, kata lagu tu lah. Tapi semua cerita tu, watak laba-laba tak ada, watak burung merpati pun tak ada, watak cicak pun tak ada. Bukanlah sebab tu cicak ni kena bunuh tiap-tiap malam Jumaat. Sihat kat cicak tu. Tentang nak bunuh ni ada hadis lain tentang wazarah. Cicak yang tu ke cicak yang lain, wallahu alam. Tapi bukan sabit kesalahan dia pasal dia bunyi. Kesian kat cicak pasal bunyi dia nak kena. Nah, siapa yang kaki penembak cicak tu jangan sabitkan dengan peristiwa ni. Semua riwayat tersebut memang tidak ada yang sahih. Walaupun tuan-tuan pergi sana nanti, itulah orang cerita. Mana boleh ada gua tu ada orang. Kalau ada orang tentu tak ada laba-laba kan. Pasal kalau masuk tentulah dia akan rosak. Dan takkan burung merpati akan bersarang depan pintu. Logiknya macam tu. Tapi itu semua cerita dan cerita itu tak sahih. Wallahu ta'ala a'lam. Habis kita tentang perkara ni. InsyaAllah kita akan bincangkan dalam kuliah yang akan datang. Baik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.